kita perlu membanyakkan cawangan gerak kerja parti. Sebab ini asas. Bila kita nak pilih untuk dapatkan kursi, kekuatan tu salah satu di antara syarat yang perlu ada. Dalam pilihan negeri, kita akui ada gelombang di kalangan rakyat untuk buat perubahan. Namun kesediaan parti untuk mendukung agak kekurangan, menyebabkan hasrat itu tak dapat disambut oleh jentera parti. Bila kita semak berapa cawangan yang kita ada tempat kita nak bertanding, berapa jumlah petiundi yang ada, nisbah dengan cawangan yang kita ada dan ahli kita. Sebab itu saya mengambil kesempatan ini untuk negeri-negeri yang ada pilihan berasingan, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan. Negeri ini sangat bertuah. Sampai negeri yang kita kuat, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan sangat bertuah. Kerana jentera-jentera luar datang membantu memperkasakan kekuatan di semua kawasan-kawasan yang kita bertanding. Maka apa yang sedia ada perlu diperkasakan, dipertahankan. InsyaAllah kita penuh yakin kita punya potensi besar untuk menawan Perak, Pahang, Selangor dan tidak mustahil Negeri Sembilan pada masa depan, insyaAllah. Gelombang sokongan pada kita yang satu masa menjadi masalah besar, khusus kawasan Felda. Hari ini Felda menjadi lubuk kita, kekuatan kita di kawasan-kawasan yang kita bertanding. Sebagai contoh yang mudah, di Parlimen Kuala Kerau, timbalan pengurusi kita menang satu Don Jengka. Don Jengka ada 9-10 petiundi, 9 petiundi Felda, 9 daripada 10 Felda. Tapi kemenangan satu Don menyebabkan kita boleh tawan semua Parlimen Kuala Kerau. Demikian juga Don Pulau Tawar. Sebelum ini kita payah nak menang. Ada 16 Felda dalam Don Pulau Tawar. Tapi pilihan baru ni mencatatkan sejarah. Kita tawan semua Parlimen, semua Don dijerantut dan Parlimen dijerantut. Maknanya kita punya potensi besar untuk kita mengambil alih menerangi kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri, insya-Allah. Diridai oleh Allah SWT. Terus berjuang selaju-laju, wala nantu'an, tanpa membantah. Teguh beristiqamah ke hala tuju, membuju lalu melentang patah. Tema ucapan dasar kita adil, prihatin dan berkebajikan. Tujuannya untuk mengisi kemenangan. Setelah kita mencapai kemenangan di 4 negeri, menjadi parti yang paling banyak di peringkat parlimen, yang boleh bersama memerintah bila-bila masa saja, insya-Allah. Tema ini bukan sekadar slogan untuk diucap, tetapi untuk dilaksanakan. Jadangkan supaya tema ini menjadi tema kepada 4 buah negeri yang perintah lepas, insya-Allah. Tujuannya untuk menegakkan syiar Islam secara amali dan praktikal, bukan retorik kosmetik, hiasan-hiasan saja. Allah SWT menunjukkan dalam firman-Nya bagaimana menegakkan syiar Islam itu. Firman Allah Ta'ala, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Suratul Hajj. Mereka yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di atas muka bumi. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,
menyuruh pada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Mendirikan sembahyang tidak disebut mendirikan masjid, bukan mendirikan bangunan, mengamalkan sembahyang itu. Bila mendirikan sembahyang, dengan sendiri mendirikan masjid. Kalau orang rajin-rajin bersembahyang, kalau kerajaan tempat masjid pun mereka buat sendiri, mereka derma ramai-ramai. Apa guna kalau buat masjid tak sembahyang? Sekolah syiar, lambang kemegahan saja untuk pelancong. Menunaikan zakat, konsep ekonomi yang adil, ibadat kepada orang Islam, cukai kepada orang bukan Islam, diambil daripada mereka yang berada, dibelanjakan kepada perkara yang patut dengan adil dan baik. Amar ma'ruf, berkebajikan dalam segala aspek, mencegah kemungkaran. Kehebatan undang-undang yang mencegah kemungkaran itu dan berwawasan akhirat. Adil menjadi kewajipan menegakkan keseluruhan konsep tersebut. Tadi Dewan Himpunan sudah menyelami makna adil ini. Adil, maha adil sifat. Salah satu al-asma'ul husna, nama-nama yang indah bagi Allah. Adil sifat yang wajib bagi Allah. Allah mewajibkan adil kepada hamba-hambanya yang beriman, mengharamkan zalim itu pada dirinya dan mengharamkan zalim kepada hamba-hambanya yang beriman. Adil mata rantai pertama yang penting, diikuti oleh prihatin dan berkebajikan. Dengan sendirinya berlangsung prihatin dan kebajikan itu. Yang penting ialah adil itu ditegakkan. Islam mendidik penganutnya sebuah adil. Saya masih ingat disebut dalam kitab Jawi, kitab Musalli, karangan Syekh Daud Batani, yang dibaca oleh Tuku Dr. Lebay kita di masjid Surau Balasah, pondok-pondok. Mungkin mereka tak perasan di akhir kitab Musalli itu ada bab politik, bab pemerintahan negara. Akhir kitab Musalli. Tetapi ada kerana tak faham politik, baca saja-saja, tak faham. Dalam bahagian ayat itu disebut satu kisah. Kisah Raja Parsi bernama Anushirwan, seorang raja yang adil. Di masa remajanya, ayandanya menghantar mengaji pada seorang guru. Tiba-tiba guru yang mengajar ini pukul dia dalam keadaan dia tidak buat salah apa-apa. Dia tak buat salah, dipukulnya guru itu. Guru pukul dia. Kalau sekarang ni, kalau pukul cikgu, pukul murid, buat dia populis lah. Ini bahlul, ini pendidikan barat, cara barat, bukan cara Islam. Bila kita suruh anak, guru didik, suruh pada guru lah. Nak bentuk anak kita ni nak ajar guru pula. Apa guna atau tak? Anda tak buat ajar rumah sendiri je lah. Bila guru silap sikit, guru dan ambil tindakan. Ini satu pendekatan yang salah, bukan cara Islam. Dalam kisah ini, gurunya pukul Anushirwan masa dia mengaji. Bila dia diraja, Anushirwan panggil guru dia tu. Macam mana? Saya nak tanya cikgu, mengapa cikgu pukul saya? Saya tak ada salah apa-apa. Cikgu yang bijak dia menjawab, aku lihat mu ni bijak, cerdik. Aku harap mu jadi raja, wilayah mu pangkat meninggal. Tujuan aku pukul mu ni, aku nak rasakan bagaimana kalau kamu dizalimi. Kamu dizalimi, mu tak buat salah apa